Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, yang mentadbir kehidupan sekalian makhluk, yang mentadbir dan menguruskan dan menyusun atur kehidupan kita dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun kesalahan, kekurangan, kecacatan atau tersilap. Allah tidak pernah tersilap dalam menyusun atur kehidupan kita. Allah tidak pernah tersilap dalam mengaturkan dengan siapa yang kita jumpa, dengan siapa yang kita kahwin, nikah. Allah tidak pernah silap mengaturkan siapakah anak kita. Minta maaf, jangan ganggu orang sana belakang lagi. Tak apa. Okey. Okey, subhanallah. Sebab terhalang kan? Kita faham tu. Allah tidak pernah silap walaupun kita cakap silap. Contohlah kita cakap, silap pula aku kahwin dengan dia. Kenapalah aku kahwin dengan dia? Contoh, silap pula aku kawan dengan dia. Dulu aku percaya pada dia. Kalaulah aku tak jumpa dia dalam majlis tu, tak layan, tak bawa ke rumah, tak jadi kecewa macam hari ni. Contohlah kan. Yang kita rasa kita buat silap, memang kita buat silap. Sebab kita manusia. Tapi apabila kita melihat dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tugas kita bukan mengatur takdir. Apabila sesuatu takdir itu berlaku, tugas kita adalah mentadbir takdir, ataupun tugas kita adalah untuk menguruskan takdir. Apabila ia telah berlaku, kita nak urus dengan sabar. Dan sabar bukan bermaksud duduk diam, bukan bermaksud tidak bertindak, bukan bermaksud tak buat apa-apa. Tetapi sabar itu adalah kita kalau perlu betulkan keadaan, betulkan. Kalau perlu pertahankan, pertahankan. Kalau perlu tegur, tegur. Kalau perlu tinggal, tinggal. Oh, bahaya tu kalau perlu tinggal, tinggal. Contohlah ada kawan yang mengajak kepada keburukan. Kita dah cuba dah sedaya upaya ajak dia kembali ke pangkal jalan. Kita dah beri nasihat, kita nak berubah, kita nak hijrah, kita tak nak dah ngumpat-ngumpat mengata-ngata orang kampung ni. Tapi dia tu kawan baik, selalu belanja makan. Kat rumah macam-macam hadiah dia dah bagi. Handbag pun ada bagi. Macam-macam, terhutang budi ni, terhutang budi. Tetapi yang kita perasan, kalau kita dengan dia tak habis-habislah rasa nak bercakap juga pasal orang. Pasal imam, pasal Bilal, pasal isteri imam, pasal anak jiran, apa-apa. Ujian begini ada. Jadi demi menjaga agama kita, menjaga akhlak kita, menjaga akhirat kita, kita terpaksa tinggalkan dia. Kita bukan benci, tapi kita bimbang kita tak boleh menjaga diri kita. Subhanallah, itulah menunjukkan kita mencintai seseorang kerana Allah, dan kita juga membenci seseorang kerana Allah. Bukan benci dirinya, benci perbuatannya. Dan kerana kita harap redha Allah, kita sanggup je lepas tu dipulau, dipalau, dikata. Dan kita risau kalau orang yang mulut-mulut tajam ni, lidah tajam ni, kita risau apa? Jangan cari pasalah dengan dia, kan nanti aku pula yang kena. Macam tu. Subhanallah, tuan-puan, muslimin-muslimat sekalian, terus je kan sebut benda yang rasa macam bukanlah berat, tapi benda yang kita tak syok nak dengar kan. Cuma kembali pada mukaddimah saya tadi tu, saya sebutkan Allah tidak pernah silap mengaturkan apa sahaja, sama ada yang sedih, kecewa, yang kita rasa kenapa ia berlaku dalam hidup kita. Bertepatan dengan tajuk kita hari ini, jangan bersedih. Wahai wanita, jangan bersedih. Itulah mukaddimah tajuk, wahai wanita, jangan bersedih. Dan saya nak ucap terima kasih kepada penganjur, iaitu Masjid Jami' Ar-Rahimah Kuala Kubu, Selangor.
Terkejut saya tengok masjid ni sangat besar dan dia ada banyak kipas besar. Setengah masjid satu je kipas besar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kipas besar. Satu kipas besar harga 10,000 ni. Lepas tu tengah-tengah ada kipas tu ha. Untunglah makcik duduk bawah kipas tu kan. Lepas tu keliling lagi kipas dan tak ada aircon. Tak ada aircon terbaik tak ada aircon. Masya Allah. Sungguh adalah aircon-aircon yang portable ni. Kos aircon sangat tinggi, kos elektrik sangat tinggi. Dan umat Islam makin lama makin berkira nak bersedekah, nak infak. Dia boleh kata ni je saya ada, sikit ni je saya ada. Sangat berkira dengan agama Allah, sangat berkira dengan rumah Allah, sangat berkira sekarang ni umat Islam makin kedekut untuk melakukan jihad fi sabilillah melalui hartanya, melalui tubuh badan. Dah malas dah. Nak hadir kuliah pun malas, nak ada kelas-kelas agama pun malas. Ada kuliah fiqh oleh ustazah-ustazah yang disebutkan tadi, berapa orang je datang? Kelas Al-Quran bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, tambah ilmu, tambah kefahaman, perelokkan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang pihak masjid habis iklan, habis cara dah. Ustazah tu datang, ada 10 orang, ada 15 orang, ada 20 orang. Betul ke tak? Itu jihad ilmu. Kita kata nak mati syahid, nak diampunkan Allah, ada 3 bentuk jihad. Pertama, jihad di medan perang. Kita tak ada peluang tu nak mati syahid dengan jihad, mati di medan perang. Yang kedua, jihad ilmu. Sebab itu jihad ilmu ini berat. Sama ada penyampai ilmu, ada ujian berat baginya, fitnah yang berat baginya, beban yang berat baginya, dan penuntut ilmu juga ada jihad dan perjuangannya. Kadang sebab nak menuntut ilmu, macam mana nak settle dengan suami yang tak suka kita pergi menuntut ilmu. Kadang nak settle dengan orang keliling, kawan-kawan yang pelik. Kau sekarang dah pergi kuliah, lain macam dah perangai. Oh, sekarang dah pakai stoken, tak boleh kawan dah dengan kami ni. Contoh ya. Oh, sekarang asyik pergi halaqah Al-Quran je. Geng-geng kami ni tak sama level. Tahan kena pelit, tahan nak istiqamah. Yang seronoknya kita lepas subuh duduk kat rumah, lepas tu makan sarapan, lepas tu ke mahkamah rumah sikit, rehat, tidur, tengok TV, tengok drama yang rakam malam tadi. Contohlah, layan telefon, lepas tu masuk dapur balik, masak-masak, lepas tu solat. Lepas solat dah ngantuk, lepas zuhur sedap tidur, betul tak? Sedap tidur. Lepas tu bangunlah solat asar, lepas tu petang bersingang pokok ke tak tahulah buat apa, maghrib solat, isyak. Begitulah rutin. Dan kita pun menyedapkan hati, banyak dah pahala ni, semayang tak tinggal, jaga aurat. Lepas tu time puasa, dan ibadah apa? Ibadah buat kerja rumah. Betul, saya tidak meremehkan, itu ibadah. Semua itu satu kehidupan yang indah, muslimat sekalian. Tetapi berhati-hati, kerana ada tujuan lain Allah ciptakan kita. Ada tujuan dan amanah lain yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya pendakwah akan ditanya, bukan hanya ustaz-ustazah, bukan hanya orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin je ditanya. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin, akan ditanya akan kerajaan rajanya. Kita duduk rasa dan duduk tengok, bestnya jadi raja, bestnya jadi sultan. Hidup nampak senang, kereta tak tahu ada berapa ratus ke berapa ribu, rumah, pembantu. Kita seorang pembantu pun tak ada. Istana mungkin berpuluh, mungkin beratus pembantu. Yang masak-masak, yang kain-kain, yang ngemas-ngemas, yang itu ini, yang anak kita kata, oi bestnya. Namun beratnya hisab
dan beratnya akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan diperlihatkan di akhirat kelak. Hadis Nabi, raja-raja akan ditanya akan kepimpinannya, dan rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Kita sebagai rakyat bukan suka-suka je sebut, oh esok beratlah Perdana Menteri nak menjawab, esok beratlah Menteri, Esko Negeri, Menteri Besar. Kita sebagai rakyat juga akan ditanya apa peranan kita. Nabi sambung lagi hadis tersebut, sesungguhnya seorang lelaki itu pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan dipertanggungjawabkan akan kepimpinannya. Dan seorang wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Bukan siapa jadi ketua ni. Ketua memang suami lah. Walaupun kita rasa kita lebih berbakat jadi ketua, tak boleh ambil alih. Bang, saya pula jadi suami, awak jadi isteri. Bang, saya jadi ketua, awak jadi penolong. Tak boleh, itu ketetapan dari sudut syariat. Walaupun mungkin nampak cara dia berfikir tu macam IQ rendah, walaupun nampak dia macam malah berfikir, bukan berfikir, tak nak berfikir. Ada suami macam ni, nak ikut je, ikut awak lah. Bang nak makan mana, ikutlah. Bang nak masak apa hari ni, ikutlah. Bang kita nak pergi jalan mana, ikutlah. Nak pakai baju anak apa, ikutlah. Daripada sebelum kahwin sampai dah 40 tahun kahwin, ikutlah belaka. Contoh, kan senang sebab yang mikir orang perempuan. Lepas tu kalau benda tu tak jadi, kita juga yang kena marah. Contoh, itulah awak yang cakap, awak yang suruh, awak yang ajak. Contoh. Sebab itu orang perempuan ni, dia berfikir dan dia ada keberanian untuk menanggung apa yang dia buat keputusan, dan keberanian untuk memastikan apa yang dia cadang tu mesti berjaya. Dia akan bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimi, muslimat lah, ibu-ibu depan saya ni, muslimi mungkin ada kat luar sana sikit-sikit, tapi saya terkejut dengan penuhnya masjid dan kehadiran luar jangka. Dengan masjid yang besar, sampai saya tanya pada yang mengirim, ini masjid paling besar ke kat Kuala Selangor? Betul ke paling besar? Hulu Selangor. Ini mungkin masjid paling besar. Sebab masjid-masjid di kawasan bandar pun susah dah nak cari sebesar ni. Besar sangat, nikmat, Masya Allah. Walaupun ada yang rasa hangat, ada yang rasa hangat ke? Kan? Sebab apa? Kita ni terbiasa nak semua sekarang ni sejuk. Masuk je dalam kereta, bang, kuat sikit aircon tu. Cepat-cepat, panas-panas. Daripada kereta ke rumah tu kau boleh berlari-berlari. Terus nak duduk bawah kipas pasal aircon. Hampir semua bilik pun dah ada aircon, rumah ada aircon. Rumah kadang tak ada aircon, bilik lah ada aircon. Tak naknya kita panas. Kadang pergi masjid tak nak, masjid lama-lama tak ada aircon, tak sejuk. Wah, masjid besar tu tak apa, kipas dia besar. Contoh, saya pernah jumpa ada kerabat diraja ni kan, rumah dia kerabat dekat, memang diraja lah, betul-betul lah. Ada masjid sebelah, nak kata istana kecil dia tu, dia tak benarkan pasang aircon. Masa tu saya jumpa, lepas tu dia cerita, dia kata berapa ramai nak pasang aircon, nak sumbang aircon, saya tak bagi. Saya akan cakap, yang panas tu hati kamu tu yang panas. Dekat rumah Allah pun tak rasa sejuk, jangan haraplah nak rasa sejuk syurga tu. Oi, dia cakap terus rasa pedih. Sebab kita surau dekat Pekapau Hijrah tu pun kita pasang aircon. Sebab apa? Maksud yang dia nak sampaikan adalah, cubalah cari sejuk pada hati, bukan pada luar. Bukan kita letak datang masjid, oh selesanya masjid, tenangnya masjid ni. Yang kita cari ketenangan ada di dalam hati kita. Bahagia tu pada hati kita. Pernah tak kita rasa satu hari tak ada apa masalah, tak ada ujian pun dalam hidup kita? Rutin macam biasa, makan, masak, kemas, tunggu suami, tak ada suami, main telefon. Tapi pernah tak kita rasa macam tak bahagia? Kita rasa macam kosong. Kita rasa macam tak bermakna. Macam ada sesuatu, orang kampung kata, something missing in our life. Gitu. Macam ada sesuatu tak kena. Lagi bahaya kau tak pernah rasa. Rasa macam okey je belaka.